InsyaAllah ini merupakan video terakhir saya yang menyentuh isu ambalat. Lepas ni, kalau bolehlah, saya nak buat video-video lain yang menyentuh tentang isu-isu lain pula. Banyak lagi isu-isu rakyat yang perlu saya ketengahkan selain daripada isu ambalat ini. Dan saya harapkan juga, tak ada lagi dah isu-isu berkaitan dengan ambalat ini yang terbaru yang memaksa ataupun memerlukan saya untuk mengulasnya. Tapi apa-apa pun, yang paling penting, melalui video ini saya nak simpulkan segala apa yang telah saya katakan, yang telah saya juangkan, yang telah saya persoalkan selama ini untuk tatapan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Isu ambalat ini memang merupakan satu isu yang kontroversi kerana ianya bukan sekadar melibatkan negara kita, tetapi melibatkan juga jiran kita yang sangat-sangat rapat iaitu Indonesia. Di mana pertikaian berkenaan dengan wilayah ambalat ini sebenarnya telah pun berlangsung selama 18 tahun. Lama dah. Bukan baru semalam benda ni muncul. Jadi, untuk mengatakan bahawa isu ambalat ini adalah isu pilihan raya, ianya tidak tepat sama sekali sebenarnya. Dan saya rasa saya tidak perlulah untuk indulge kepada details berkenaan dengan isu ambalat ini. Kerana saya yakin anda semua sudah lebih maklum dan juga sudah lebih tahu kerana video-video berkenaan dengan ambalat ini memang banyak telah diudarakan dekat mana-mana social media, tak kiralah oleh saya sendiri ke ataupun daripada YB Viral ataupun daripada Raja Putra Kamarudin, daripada sesiapa sajalah, banyak pihak yang telah mengulaskan berkenaan dengan ambalat ini. Cumanya melalui video ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cuba untuk menyimpulkan tentang persoalan-persoalan yang telah ditanyakan oleh kami tentang apa tujuan kami membangkitkan isu ambalat dan juga mungkin apakah cadangan yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan untuk merungkaikan segala kekeliruan berkenaan dengan isu ambalat ini. Baik, pertamanya tuan-tuan sekalian, saya mesti tegaskan di sini. Saya tidak pernah sama sekali dalam mana-mana video saya berkenaan dengan ambalat secara langsung ataupun tidak langsung mendakwa, memfitnah ataupun menuduh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun mana-mana menteri ataupun mana-mana pihak daripada kerajaan atau mana-mana pihak sekalipun menjual, menyerahkan ataupun telah memberi ambalat kepada Indonesia. Tak pernah sama sekali. Sebaliknya, semua video-video saya hanyalah merupakan persoalan-persoalan yang dibangkitkan, persoalan-persoalan yang legitimate berkenaan dengan perkara-perkara chain of events, reported chain of events, perkara yang telah berlaku, yang telah dilaporkan oleh media-media utama dekat kedua-dua belah negara. Itu sahaja. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Jadi kita harap sangat kerajaan jangan pandang kami sebagai musuh. Jangan anggap kami ini hendak menjatuhkan kerajaan. Sebaliknya kami ini bertanyakan soalan-soalan berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah dilaporkan. Kerana berlaku percanggahan antara kenyataan Malaysia dengan Indonesia ini bercanggah. Sebagai contoh, kita tahu Perdana Menteri kita telah banyak kali memberitahu betapa ambalat ini tidak termasuk dalam perjanjian Laut Sulawesi tersebut. Benda itu dah banyak kali diberitakan dan kita faham. Tetapi kenyataan daripada belah Indonesia pula sebaliknya. Jadi bila berlaku percanggahan ini, maka kita rasa macam di situ timbul satu keraguan. Dan keraguan ini akan menimbulkan persoalan. Dan persoalan ini memerlukan jawapan. Jadi tugas kami ini ialah untuk membangkitkan persoalan tersebut supaya dapat dijawab oleh orang-orang yang berautoriti. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam masa yang sama juga, kita mengharapkan sangat-sangat supaya anda semua yang menonton video ini supaya berhati-hati dengan apa sahaja komen yang anda tinggalkan. Jangan anda sesekali secara langsung atau tidak langsung menuduh kerajaan negara kita ini telah menyerahkan ambalat kepada Indonesia. Kerana saya tidak mahu anda terlibat dengan sebarang masalah berkaitan dengan undang-undang negara ini. Saya sama sekali tidak akan dan juga tidak mampu untuk bertanggungjawab bagi segala komentar-komentar anda yang mungkin imply benda-benda yang tidak sepatutnya di-imply. Kalau macam Raja Putra tu lainlah. Dia dekat UK. Dia bagi komen apa-apa sekalipun, undang-undang negara kita ini tak terguna pakai dekat UK. Tapi kita di lain. Korang komen dekat Sabak Bernam ke, komen dekat Larut Perak ke, komen dekat Gemencing Negeri Sembilan ke, whatsoever, korang komen salah perkara dan benda itu boleh dianggap sebagai fitnah, korang kena. Jadi tolong berhati-hati dengan komen ini ya. Baik, berbalik pada isu. Jadi sebenarnya, oleh kerana persoalan-persoalan itu telah timbul dan perlukan jawapan, maka apa yang kerajaan boleh buat untuk merungkaikan kekeliruan berkenaan dengan ambalat ini once and for all?
Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, saya tertarik dengan video, keratan video podcast Keluar Sekejap KJ Syarif Hamdan yang telah di-crop dengan cantik oleh Warta Rakyat berkenaan dengan cadangan KJ untuk kerajaan dapat mengerungkaikan segala keraguan ini. Tonton video ini. Isu dia sekarang, tak bolehlah cakap bahawa benda tu dah diserahkan sedangkan di parlimen sendiri disebut bahawa Ambalat tidak termasuk dalam treaty dan perjanjian yang ditandatangani oleh PMX dan Jokowi. Ya. So you cannot just lie like that. I mean, Sure. ini soal national sovereignty. Ya. Mana boleh kita tipu macam tu? Tapi saya ada cadangan. Cadangan yang saya buat, Syaril, sewaktu kita bincang perkara ni buat kali pertama. Apa kata, masalah ni sebab treaty ni rahsia. Ya. Kita tak tahu kandungan treaty ni apa yang PM telah sign dengan Jokowi. Ya. Apa kata treaty itu dibawa masuk ke dalam jawatan kuasa pilihan khas hal ehwal antarabangsa, Ya. hubungan luar. Ada jawatan kuasa Parliamentary Select Committee untuk Foreign Affairs. Bawa treaty, tunjuk treaty itu kepada ahli-ahli parlimen. Ya, supaya kita tidak hanya bergantung kepada kenyataan daripada kerajaan yang sepatutnya cukup. Tapi dalam keadaan post-truth ni, kenyataan kerajaan pun orang tak percaya. So bawa treaty itu, tunjuk treaty. Macam saya tunjuk perjanjian vaksin kepada PAC. Another example sekali lagi lah. Saya tunjuk perjanjian vaksin supaya tidak ada pertikaian sampai PAC kata okey fair. Ya. Bawa treaty itu tunjuk kepada semua yang ada dalam jawatan kuasa pilihan khas termasuk daripada Perikatan Nasional, daripada warisan dan sebagainya. This tak termasuk Ambalat. Read it, ya. Benda tu masih lagi OSA lah, kita faham. Treaty ni mungkin kita kena simpan rahsia, tak apa, tapi bawa ke dalam jawatan kuasa pilihan khas. Dan panggil sekali Adun Sabah. Panggil sekali Adun Sabah ni, supaya dia boleh tengok sendiri. Sebab saya tak suka bila Disensasikan. policy discussion kita disensasikan dengan benda yang tak betul ni. Ya. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan sekalian betapa cadangan KJ itu sangat-sangat cantik. Iaitu kerajaan bolehlah wujudkan satu jawatan kuasa khas di mana jawatan kuasa ini bolehlah dianggotai oleh wakil-wakil daripada kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional campur dengan wakil-wakil daripada pembangkang iaitu Perikatan Nasional, campur dengan wakil-wakil NGO dan juga wakil daripada Sabah, Sarawak dan mana-mana pihak lah. Kumpulkan dalam satu jawatan kuasa khas dan Perdana Menteri boleh klasifikasikan buat sementara waktu perjanjian Teluk Sulawesi tersebut untuk dibentangkan, untuk diteliti dan juga dibahaskan oleh ahli jawatan kuasa khas tersebut. Dan di situ mereka akan dapat lihat betul atau tidak Ambalat itu tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Sekiranya kalau tidak termasuk seperti mana yang didakwa oleh Perdana Menteri, baguslah, alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat. Dan mungkin langkah-langkah tertentu boleh dilakukan oleh kerajaan untuk membidas kenyataan daripada pihak Indonesia betapa Malaysia ini nak buat JV dengan Indonesia lah dan sebagainya kan. Yang imply seolah-olah macam Ambalat ini mereka ada stake di dalamnya. Tetapi sekiranya kalaulah dalam treaty tersebut ada melibatkan Ambalat, maka kita serahkan kepada jawatan kuasa khas tersebut untuk membuat keputusan mengenainya. Apa-apa saja tindakan, kita rakyat akan follow. Itu saja. Kerajaan tak perlu buka kepada umum pun. Kita faham benda itu OSA, tak boleh buka sebarangan. Jadi tidak salah sekiranya kalau kerajaan buka kepada jawatan kuasa khas tersebut, seperti mana KJ telah membuka perjanjian vaksin kepada laporan PAC. Di mana PAC tengok, dia teliti, dia bahaskan, okey, tak ada masalah, kita settlekan hal tersebut. No problem. Betul tak? Dan saya yakin, kerajaan tidak ada apa-apa yang perlu disembunyikan daripada pengetahuan sesiapa saja berkenaan dengan perjanjian Lot Sulawesi tersebut. Maka bila nothing to hide, tidak ada benda pelik-pelik dalam perjanjian tersebut, saya yakin dan percaya kerajaan tidak akan ada masalah untuk mengikut ataupun menurut cadangan daripada Khairy Jamaluddin dan juga cadangan kami semua selama ini, iaitu just buka saja perjanjian tersebut untuk diteliti oleh ahli-ahli parlimen ataupun mana-mana saja pemegang taruh yang bersesuaian. Dan saya rasa ini adalah jalan terbaik yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan berlaku ketelusan dan dalam masa yang sama juga kita dapat memadamkan kontroversi berkenaan dengan isu Ambalat ini once and for all. Setuju atau tidak kerajaan, saya serahkan kepada anda. Anda ada kuasa untuk membuat keputusan. After all, kerajaan ini adalah kerajaan anda. Dan bab kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.